Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Harenti Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah putusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri Thailand yang baharu. Penganugerahan beasiswa kerajaan menyuntik semangat pelajar untuk mencapai kecemerlangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuanan Terutama Srettha Thavisin, Perdana Menteri Thailand, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Thailand yang baharu. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan sokongan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat bagi pelucutan keahlian sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Diraja dan pelucutan gelaran Pihin Orang Kaya Shah Bandar yang dikurniakan kepada Haji Awang Muhammad Nawawi bin Pihin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, serta ditarik balik semua bintang-bintang kebesaran dan pingat-pingat kehormatan yang telah dikurniakan kepadanya. Pelucutan keahlian sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Diraja dan pelucutan gelaran Pihin Orang Kaya Shah Bandar serta penarikan balik bintang-bintang kebesaran dan pingat-pingat kehormatan berkenaan berkuat kuasa pada hari ini, Khamis, 7 hari bulan Safar 1445 bersamaan 24 hari bulan Ogos 2023. Ekonomi ASEAN menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan sebanyak 5.7% pada 2022 dan unjuran kadar pertumbuhan pada 2023 ialah 4.6%. Semasa mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-55 dan mesyuarat berkaitan, ASEAN turut mengesahkan keazaman pertubuhan tersebut untuk menggalakkan integrasi ekonomi serantau. Mesyuarat diadakan baru-baru ini di Semarang, Indonesia. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Antara tumpuan mesyuarat, penandatanganan protokol kedua bagi pindaan perjanjian menubuhkan kawasan perdagangan bebas ASEAN Australia New Zealand AANZ-FTA. Negara Brunei Darussalam menyertai majlis penandatanganan tersebut selaku negara penyelaras ASEAN bagi AANZ-FTA.
Pengemaskinian protokol kedua yang dijangka ditandatangani sebelum hujung tahun ini menumpukan amalan perdagangan moden dan peruntukan baharu yang boleh meningkatkan daya tahan rantaian bekalan serta menangani cabaran berkaitan perdagangan. Selain mesyuarat AEM ke-55, beberapa siri mesyuarat juga diadakan, antaranya mesyuarat Majlis Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN AFTA ke-37 dan mesyuarat Majlis Kawasan Pelaburan ASEAN ke-26. Penganugerahan beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri menyuntik semangat untuk belajar lebih gigih demi meraih kejayaan cemerlang. Kazaman itu antara yang disuarakan oleh para pelajar yang menerima beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pagi tadi. 92 pelajar menerima beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di bawah skim beasiswa ke luar negeri di peringkat ijazah sarjana muda. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Beasiswa, Majlis Penggerahan Beasiswa berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga menerima anugerah 20 pelajar masing-masing di peringkat menengah dan pra-universiti di bawah skim beasiswa khas dalam negeri bagi melanjutkan pengajian di Sekolah Antarabangsa Jerudong dan Sekolah Antarabangsa Brunei sesi akademik 2023-2024. Saya berasa amat gembira dan berterima kasih kepada His Majesty's Government. Setelah menghabis pelajaran, I would like to contribute to the country by providing my services. Saya berharap untuk mempelajari dengan baiklah dan sepenuhnya untuk sesi pembelajaran saya sampai 2025. Terdahulu, 61 pelajar baharu yang dianugerahkan skim beasiswa peringkat ijazah sarjana muda ke luar negeri bagi sesi akademik 2023-2024 menandatangani perjanjian dengan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Menyaksikan majlis penandatanganan Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Dayang Rosimah Sumaimah binti Haji Metasim, pemangku pegawai tugas-tugas haskanan Jabatan Pengurusan Beasiswa. Saya telah pun menerima beasiswa ini semasa saya berada darjah 12 di Jerudong International School untuk menyambung pelajaran saya iaitu International Diploma Program, dan alhamdulillah saya telah pun diberikan peluang lagi untuk menyambung pelajaran saya di luar negara iaitu di University of Leeds. Berterima kasih kepada pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di atas penganugerahan beasiswa dalam bidang Aircraft Maintenance Engineering and Management. InsyaAllah saya akan melanjutkan pengajian selama 4 tahun. Peningkatan sektor bukan minyak dan gas menyumbang kepada peningkatan KDNK pada suku pertama 2023. Ikuti bahan beritanya selepas ini. ...391 graduan Kolej Perniagaan Laksamana LCB diraikan pada majlis penyampaian sijil petang tadi. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Para graduan menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang antaranya Sarjana Muda Sastra dalam Perakaunan dan Kewangan, Sarjana Muda Sastra dalam Pengurusan Perniagaan, Sarjana Muda Pemasaran, Sarjana Muda dalam Sains Pengkomputeran, Program KCB, Pearson BTech dan City and Giles. Awangku Muhammad Arina binti Haji Ashahari.
Atia Salima binti Pihir. Peningkatan sektor bukan minyak dan gas sebanyak 6.2% menyumbang kepada peningkatan keluaran dalam negeri kasar KDNK negara Brunei Darussalam pada suku pertama 2023 kepada perpuluhan 8% tahun ke tahun, manakala sektor minyak dan gas mencatat penurunan 5%. Peningkatan sektor bukan minyak dan gas didorong oleh peningkatan subsektor seperti pengangkutan udara, kewangan dan lain-lain perkhidmatan pengangkutan. Mengikut pendekatan perbelanjaan, peningkatan pertumbuhan KDNK pada Q1 2023 adalah terutamanya didorong oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah. Bagi sektor minyak dan gas pula, penurunan dicatat disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah, gas asli dan gas asli cecair LNG berikutan kesan pandemik COVID-19 menyebabkan penundaan projek-projek berkaitan dengan penerokaan, pembangunan, pengeluaran dan rejuvenasi. Pada suku pertama, sumbangan utama KDNK mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri sebanyak 59.9%, sektor perkhidmatan 38.9% dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan 1.2%. Laporan penuh KDNK suku pertama tahun 2023 boleh diperoleh di laman sesawang JPS melalui deps.mofi.gov.bn. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sempena Maharajan Haflaz At-Taharruj ke-13 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa diadakan sehingga esok di Kampus Sinaut Yunisa, daerah Tutong. Pagi tadi diadakan program mini Agri-Talk Sharing Session iaitu sesi perkongsian dari pengusaha-pengusaha industri pertanian. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program dihasrat untuk meraihkan hubungan kerjasama di antara Fakulti Pertanian Yunisa dan industri pertanian di negara ini. Manakala di sebelah petang diadakan bengkel tunjuk cara mempelajari teknik pertanian moden iaitu vertical farming dengan menggunakan sistem hidroponik. Program bertujuan untuk mengetengahkan kepada orang ramai khususnya para belia cara membina sistem vertical farming menggunakan barang-barang yang mudah diperolehi di pasaran tempatan. Dua orang peserta negara Brunei Darussalam berlepas meninggalkan negara bagi menyertai musabaqah antarabangsa King Abdul Aziz bagi menghafaz, membaca dan mentafsir Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah. Musabaqah akan diadakan selama 13 hari bermula esok hingga 6 September 2023. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar, Awang Hassan Baha bin Haji Omar, Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Awang Muhammad Adi Shazani alias Muhammad Iz Razik bin Shahri akan mewakili negara dalam musabaqah menghafaz kategori 30 juz Al-Quran. Manakala Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi akan menyertai musabaqah menghafaz kategori 15 juz Al-Quran. Kempen menaikkan bendera dalam kalangan masyarakat sebagai tanda kasih sayang dan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan pada masa yang sama meningkatkan semangat hijrah masyarakat. Perkara tersebut antara maklumat program Jaulah Anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Semalam program diteruskan di Masjid Kampung Pelampaian. Program antara lain bertujuan menyemarakkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Kepeteraan ke Bawah Dulia Maha Mulia ke-77 dan Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceramah disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB.
Bengkel penulisan resensi buku sastra kreatif puisi sempena bulan bahasa 2023 berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Sijil-sijil disampaikan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Selepas bengkel, para peserta berpeluang untuk menyertai peraduan penulisan resensi buku sastra kreatif puisi. Ini merupakan suatu pendedahan yang baru kepada para pelajar, terutamanya dari aspek penulisan resensi, penulisan penulis puisi. Setelah mengikuti bengkel ini, dapatlah saya ilmu yang saya sekurang-kurangnya yang paling mudah untuk membuat sebuah resensi untuk sebuah buku. Kerjasama padu dan sikap pemedulian pelbagai pihak penting dalam memupuk sikap prihatin dalam kalangan masyarakat. Ikuti bahan mengenainya sebentar lagi. As we grow older, our dreams become deeply rooted in us. Though the path in front of us may be difficult, with the support of those around us and the guidance of Laksamana College of Business, we can achieve so much more beyond our imagination. Dare to dream and branch out to journey farther than ever before. With LCB, we inspire to be extraordinary. Sempena ulang tahun ke-90 penubuhan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, semalam diadakan Majlis Malam Keagamaan. Majlis diadakan di bangunan Persekutuan berkenaan. Hadir Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Pengisian majlis pertandingan kuis keagamaan yang disertai dalam kalangan ahli pengakap. Pertandingan dianjurkan oleh bahagian keagamaan Persekutuan Pengakap dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Bin Affan radhiyallahu an, adakah B Saidina bertambah dan luka dan sedih. Sementara itu, beberapa aktiviti turut diadakan sempena penubuhan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Pagi tadi, lebih 200 ahli pengakap muda, pengakap remaja, pengakap tunas dan pemimpin pengakap dari ke-4 daerah berpeluang mengadakan lawatan ke Pusat Dakwah Islamiah. Rombongan diketuai oleh Awang Syahruni bin Haji Sarbini, penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Pengisian aktiviti ceramah bertajuk Berbuat Kebaikan. Lawatan antara lain bertujuan menambah ilmu pengetahuan mengenai perkembangan agama Islam di negara Brunei Darussalam. Pada sebelah petang, rombongan juga berpeluang mendengarkan taklimat mengenai asas guling tangan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan dan mengikuti pelbagai aktiviti permainan. Aktiviti seumpamanya dapat menambah pengalaman dan membentuk keyakinan diri, terutamanya melalui aktiviti pengakap. Anda diberi masa 5. Bagus, teruskan. Kerjasama padu dan sikap pemedulian pelbagai pihak penting dalam memupuk sikap prihatin dalam kalangan masyarakat di negara ini. Pagi tadi diadakan majlis penyerahan infak set-set lampu muda alih bagi pengurusan pengubian jenazah. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Projek kemasyarakatan ini diungkayahkan oleh kumpulan Tanwir terdiri daripada pegawai tekanan kerajaan yang sedang mengikuti program pembangunan eksekutif pegawai pengurusan pertengahan kohort ke-34 dengan kerjasama perusahaan Din Al-Islam. 3 buah masjid terpilih bagi menerima infak berkenaan iaitu Jami Asri Hasan Al-Bolkiah, Masjid Kampung Pulai dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Projek ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada orang ramai terutamanya dalam melaksanakan kerja-kerja pengurusan jenazah untuk memupuk sifat dan prihatin di kalangan masyarakat di negara ini. Bagi melahirkan golongan belia yang kreatif, kompetitif dan berdikari,
Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait mengadakan Kem Bina Semangat 2023. Diadakan sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan, kem selama 3 hari itu berakhir hari ini. 40 orang menyertai kem tersebut yang diadakan di Pejabat Belia dan Sukan daerah berkenaan. Kem antara lain bermatlamat bagi menyemai sifat kepimpinan dan keyakinan diri dalam aktiviti berpasukan. Selain para belia dapat mengisikan masa lapang dekat aktiviti-aktiviti berfaedah. Saya mengikuti kem ini adalah saya ingin mengisi masa lapang saya pada cuti persekolahan penggal yang ketiga ini, dan saya ingin juga mencari pengalaman baru dengan kawan-kawan. Di sini saya telah mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan seperti mengikat tali dan berkepentingan berkomunikasi dan berinteraksi bersama kawan saya. Pendaftaran bagi keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Mei-Jun 2023 melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan dibukakan bermula esok Jumaat 25 Ogos 2023. Ibu bapa atau penjaga dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan ini boleh membuat pendaftaran melalui khidmat pesanan ringkas SMS dengan memasukkan teks berikut MOE, jarak REGO, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor kad pengenalan pintar calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST 3866, bagi pelanggan Progressive yang Berhad dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sendirian Berhad. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Pelanggan akan dikenakan pembayaran RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan, hubungi terus melalui talian 867-1355 atau email ke moeresults@matchbrunei.com. Sebuah syarikat dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah di tempat awam. Kompaun dikeluarkan semasa unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait mengadakan pemantauan harian di beberapa kawasan di bawah kawalan Jabatan Daerah Belait. Syarikat tersebut dikenakan kompaun RM500. Operasi pemantauan harian dijalankan bagi memastikan kebersihan persekitaran terjaga dengan membuang bahan-bahan buangan di kawasan yang telah disediakan. Liga Futsal Brunei, PES dan GG Indoor SC masing-masing lakar kemenangan semalam. Perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison. Perlawanan pertama menyaksikan PES menguasai permainan apabila menjaringkan 3 gol tanpa balas menentang Street United. Sementara itu, perlawanan kedua menyaksikan DDTFD tewas kepada GG Indoor SC 3-4.